Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati semua. Sebelum ini kita dikejutkan dengan penahanan daripada SPRM, penahanan terhadap pegawai dan juga anak pemimpin besar PAS ataupun Menteri Besar PAS ataupun Menteri Besar Perlis, iaitu Shukri. Nah, susulan itu Menteri Besar PAS membuat pengakuan bahwa apa yang berlaku terhadap anaknya itu telah membuat pengakuan, dan pada akhirnya mengejutkan ramai orang, di mana SPRM di dalam sebuah artikel daripada Malaysia Kini bertarikh 30 April, SPRM pula bertindak menahan MB Perlis. Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli ditahan SPRM pagi ini. Menurut sumber, dia ditahan di Ibu Pejabat Agensi Anti Rasuah itu selepas hadir untuk memberi keterangan kepada pihak berkuasa. Difahamkan Muhammad Shukri ditahan kerana disyaki terlibat dalam kegiatan salah guna kuasa. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan penahanan Muhammad Shukri. Nah, saudara-saudara, satu yang mengejutkan saya sendiri setelah saya melihat artikel ini yang menyatakan susulan penahanan Menteri Besar Perlis ini yang berkata, menurut sumber dia ditahan di Ibu Pejabat Agensi Anti Rasuah itu selepas hadir untuk memberi keterangan kepada pihak berkuasa. Difahamkan Muhammad Shukri ditahan kerana disyaki terlibat dalam kegiatan salah guna kuasa. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, itulah menjadi persoalannya. Kenapa Menteri Besar Perlis ini ditahan? Adakah beliau ditahan kerana terlibat dengan kes yang melibatkan nama anak beliau? Bahkan kita mendengar gesaan untuk Menteri Besar Perlis itu untuk meletakkan jawatan, di mana AMK sebelum ini mendesak MB Perlis untuk meletakkan jawatan. Kes yang membabitkan anak MB Perlis yang kita dengar sebelum ini, di mana beliau didakwa memalsukan dokumen untuk tuntutan palsu berjumlah RM600,000 Malaysia, adalah satu-satunya kes yang pernah berlaku sepanjang 181 tahun terbentuknya negeri Perlis. Dan susulan penahanan MB Perlis ini, adakah terlibat dengan kes anak beliau ataupun ini adalah kes MB Perlis sendiri? Seperti yang dinyatakan di dalam artikel ini, SPRM menahan MB Perlis bertarikh April 30. Adakah dengan ini PAS dan PN bakal menerima kejutan hebat, terutamanya pada pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu ini? Mungkinkah ini akan sedikit sebanyak mempengaruhi pengundi di Kuala Kubu Baharu untuk mengundi ataupun tidak mengundi calon Perikatan Nasional daripada Parti Bersatu? Seperti yang kita tahu, Perikatan Nasional, parti komponennya adalah PAS dan Bersatu dengan Gerakan. Dan akhirnya pemimpin besar PN pula, saya boleh katakan pemimpin besar PN ini, Menteri Besar Perlis, ditahan SPRM. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ini satu lagi isu hangat yang saya nak kongsikan kepada semua penonton yang menonton video hari ini. Tidak kira Anda berada di mana, di rumah, di kereta, ataupun di office Anda. Ini satu kenyataan ataupun satu berita yang saya boleh katakan mungkin adalah pemergian mengejutkan Tun Dr. Mahathir Mohamad, pengorbanan yang mengejutkan Tun Dr. Mahathir Mohamad, kerana disahkan di dalam satu kenyataan daripada Tun Mahathir, di mana satu entry terkini daripada platform X ataupun dahulunya kita kenal sebagai Twitter. Ini adalah kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad.
Kenapa saya cakap ini adalah kematian ataupun pengorbanan mengejutkan Tun Dr. Mahathir Mohamad? Kerana di dalam perkongsian Dr. Mahathir melalui entry X Dr. Mahathir Mohamad, hipokrit. Nombor 1, sudah 34,000 lebih orang Palestin di Gaza yang dibunuh oleh Israel. Nomor 2, dunia masih tidak buat apa-apa dan ramai lagi yang akan dibunuh. Nomor 3, tamadun manusia sudah tidak ada. Negara kecil seperti Israel pun boleh tolak dan hina mahkamah antara bangsa dunia. Nomor 4, tidak ada kuasa yang boleh halang Israel dari terus membunuh sesuka hati mereka. Nomor 5, siapa salah apabila undang-undang antara bangsa tidak boleh dikuatkuasakan. Nomor 6, yang betul-betul salah ialah Amerika Syarikat dengan statusnya sebagai kuasa dunia dan hak vetonya dalam United Nations Security Council. Nomor 7, kedua terakhir, Amerika tidak boleh cakap lagi berkenaan hak asasi manusia, kebebasan dan demokrasi. Nomor 8, kamu hipokrit. Dr. Mahathir bin Mohamad, 29 April 2024. Nah, saudara-saudara, apa yang menarik perhatian saya untuk saya kongsikan kepada Anda di dalam entry terkini platform X Dr. Mahathir Mohamad. Terdapat beberapa komen yang pasti mengejutkan ramai. Susulan kenyataan bekas Perdana Menteri 2 kali itu. Ada yang berkata di sini, Tun bercakap mengenai isu yang tak ada kena-mengena dengan dunia politik Malaysia. Tapi ruang komen beliau dipenuhi taik-taik politik yang sepertinya tak suka beliau kutuk Zionis. Ada juga berkata di sini, dalam Malaysia ada 32 juta orang. Mahathir #1 hypocrite, number 1 hypocrite. Ada juga kata di sini, Hamas apa cerita? Senang lenang bunuh-membunuh. Itu tamadun apa Tun? Di dalam ruangan komen yang lain ada berkata sini, kau buat apa Tun? Buat lawak. Dah kenapa kita tak jadi negara kuat? Berhabis duit tapi apa jadi wawasan 2020? 20 juta habis, kereta terbang mana? Bapak hipokrit Malaysia tu kaulah. Selagi bawa kepentingan sendiri dan keluarga, kau punya corner sampai semua orang lain salah. Bapak hipokrit akan lakukan berbagai cara jahat untuk menang, tapi kalah hilang deposit. Taubatlah cehdet, bila-bila pun boleh mati. Menurut satu ruangan komen. Nah, saudara-saudara, rupanya bila Mahathir membuat kenyataan berkaitan dengan isu Palestin dan Israel, di mana Dr. Mahathir berkata hipokrit, rupanya di ruangan komen masih terdapat serangan yang diterima oleh Mahathir. Bahkan yang paling mengejutkan, Mahathir dikatakan adalah beliaulah yang hipokrit nombor 1 di Malaysia. Ada juga kata, taubatlah cehdet, bila-bila pun boleh mati. Nah, saudara-saudara, kita doakan yang terbaik untuk Dr. Mahathir, untuk kesehatan Dr. Mahathir. Apa komen Anda berkaitan ini? Sekian saja. Anda boleh melawat platform X Dr. Mahathir Mohamad untuk mengetahui info yang lebih lanjut.